Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru ni satu bab kita tak ada baca baru ni, iaitu sebelum ni. Sebelum ni iaitu Fadail Ashabis Syajarah. Tak apa, malam ni kita baca. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya, saya pernah di samping Nabi SAW ketika baginda berhenti di Ji'ranah, di antara Mekah dan Madinah. Bersama baginda ada Bilal. Tiba-tiba datang seorang lelaki Arabi kepada baginda, kepada Rasulullah SAW. Maka dia berkata, tak mahukah engkau menyempurnakan apa yang engkau janjikan kepadaku, wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, abshir, terimalah berita gembira. Faqala lahu al-a'rabi, si Arabi itu berkata kepadanya, aktsarta alayya bin abshir, banyak benar dah, kata dia, abshirnya, terima berita gembiranya. Buidadak, mana gitulah. Banyak benar dah kamu kata kepada saya, terimalah berita gembira. Rasulullah SAW pun berhadap ataupun pergi kepada Abi Musa dan Bilal semacam orang yang marah. Lalu baginda bersabda, dia ni tolak, tak saya terima berita gembira yang saya berikan kepadanya. Kamu berdua lah terima. Mereka berdua pun berkata, kami terimalah, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun meminta satu bekas air. Dia pun basuh tangan, basuh muka dan berkomor dalamnya. Kemudian dia kata, minum. Dan curahkannya ke atas muka dan leher kamu, bahagian hadapan kamu, dada kamu. Wa abshira, dan terimalah berita gembira. Mereka berdua pun ambil bekah tu dan buatlah hak seperti yang Rasulullah SAW suruh tu. Ketika itu Ummu Salamah berseru di sebalik tabir dengan katanya, afdila li ummikuma, simpai kata, jangan perhabis air itu untuk ibu kamu berdua. Simpai kata air itu sikit dalam bekah kamu tu untuk ibu kamu. Maka mereka pun simpanlah, tak perhabis, simpan sikit di dalam bekas itu. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari lagi, katanya, bila Nabi SAW selesai di Hunain, selesai perang Hunain, Nabi SAW menghantarkan Abu Amir untuk memimpin satu pasukan tentera pergi ke Autas. Di sana dia bertemu dengan Duraid bin As-Simmah dan terbunuhlah Duraid. Dan dengan itu Allah mengalahkan pihak musuh. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Nabi SAW mengutuskan saya bersama dengan Abi Amir, katanya. Lalu Abu Amir terkena anak panah di lututnya, dipanah oleh seorang lelaki daripada Bani Jusham, lekat di lututnya. Fantahaitu ilaihi, saya pun pergi kepadanya. Saya tanya dia, Pak Cik, siapa panah kamu? Dia pun, Abu Amir pun mengisyaratkan pada Abu Musa, isyaratkan, royak pada Abu Musa, tunjuk orang yang berkenaan. Dan apalah, dia kata, orang itulah yang nak bunuh aku. Itulah yang kamu nampak tu, orang itulah panah. Abu Musa berkata, saya pun tuju orang itu, kejar. Siapa dapat? Bila dia tengok saya, dia pun paling lagi, dia berpaling pergi. Saya turut dia lagi sambil berkata, tak malu kah? Bukan orang Arab kah kamu? Kenapa tak berhenti? Fakaffa, bila kata begitu baru dia berhenti. Saya pun berbalas, tetapkanlah dengan dia.
dua kali. Dan saya tetak dia dengan pedang, matilah dia. Kemudian saya kembali semula kepada Abi Amir. Saya kata, sesungguhnya Allah telah membunuh orang yang telah memanah kamu ini. Sahibaka itu maksudnya orang yang telah memanah kamu. Dia pun kata, cabutlah anak panah ni. Saya pun cabut. Maka keluarlah air, keluar air daripada lutut dia. Dia pun kata, wahai anak saudaraku, awal pergi balik jumpa dengan Rasulullah, kirim salam saya kepadanya, dan katakan kepadanya, Abu Amir berkata, istighfirli. Abu Amir minta, dia kata, istighfarlah, biar Nabi istighfarlah untuk saya. Qala, kata Abu Musa, Abu Amir pun lantik saya sebagai penggantinya untuk memimpin pasukan itu. Tak lama kemudian dia pun mati. Bila saya pulang kepada Nabi SAW, saya masuk menemui baginda. Ketika itu baginda berada di atas di atas katil yang berjerut dengan tali. Katil yang bertali lah. Wa alaihi firashun, ni silap ni dalam hadis ni, ulama-ulama kata silap ni. Nanti kita akan tengok selepas ni. Wa alaihi firashun, kalau nak kiranya mengikut hal ni, di atas katil itu ada tilam, ada lemet. Sebenarnya terjatuh. Wa ma alaihi firashun, ma sebuti sebelum alaihi. Sebab apa? Kalau tak jatuh, tak sesuai hak lepas. Wa ma alaihi firashun, gitu betul, mengikut Qadhi Iyad dan lain-lain lagi. Mana dalam keadaan tidak ada tilam di atas katil itu. Katil itu tidak bertilam. Dan tali-tali katil itu telah membekas di belakang Rasulullah SAW. Jadi kalau ada tilam nak bekas lagi mana tali itu? Waktu tak ada lah. Situ ya dikatakan berlaku silap tu. Di belakang Rasulullah SAW dan di lambung baginda. Saya pun cerita kepadanya kisah itu, kisah yang kami alami itu, dan kisah Abu Amir. Saya kata kepadanya, Abu Amir minta, dia kata, tolong wayak kepada Nabi, biar dia istighfar untuk saya. Rasulullah SAW pun minta air. Minta air, dia pun ambil air semaya. Bila ambil air semaya, dia pun angkat kedua tangannya. Kemudian dia minta doa. Dia katakan dia, Allahumma ghafir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abi Amir. Sehingga saya nampak putih kedua ketiak dia angkat tu tinggilah tangan sampai nampak putih kedua ketiak. Kemudian dia berdoa lagi. Dia kata, Allahumma ja'alhu yawmal qiyamah fawqa kathirin min khalqik atau minan nas. Ya Allah, jadikanlah dia pada hari kiamat nanti melebihi sekian ramai daripada hamba-hambamu, melebihi sekian ramai orang, melebihi orang-orang lain. Faqultu, saya pun kata, untuk saya, kata Rasulullah, kamu istighfarlah untuk saya, kata. Nabi SAW pun sambung, Allahumma ghafir li Abdullah bin Qais dhanbahu. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais, iaitu Abu Musa al-Asy'ari itulah, dan masukkanlah dia pada hari kiamat nanti ke tempat masuk yang mulia. Abu Burda berkata, salah satu daripada doa Nabi itu untuk Abu Amir, dan satu lagi itu untuk Abu Musa. Ini untuk dia, untuk ayah dia itulah. Ini bab antara kelebihan Asy'ariyin, yang puak-puak Abu Musa al-Asy'ari itu. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abu Musa, katanya Rasulullah SAW bersabda, aku benar-benar mengetahui suara puak-puak Asy'ariyin bila mereka baca Al-Quran, iaitu ketika mereka masuk balik ke rumah pada waktu malam. Saya kenal rumah-rumah mereka daripada bacaan Al-Quran, daripada suara mereka membaca Al-Quran pada waktu malam, walaupun saya tak nampak rumah mereka. Bila mereka berhenti sehingga di suatu tempat pada waktu siang tu, saya tak tahu dia duduk mana. Tapi bila dengar bacaan, tahu. Ada di antara mereka itu Hakim, boleh jadi ini nama salah seorang,
Boleh jadi juga ini sifat. Kalau sifat bermakna seorang yang bijaksana. Bila bertemu dengan pasukan berkuda atau musuh, dia akan berkata kepada mereka, sahabat-sahabat saya suruh kamu tunggu. Kita berlawan lagi. Maknanya kalau perang, puak-puak ni jenis tak lari. Kalau malam nak kena berhenti, tunggu, esok pula. Begitu. Kawan-kawan kita suruh kamu tunggu. Itu antara sifat mereka lah, puak-puak dia tu. Seterusnya riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya puak-puak Asy'ariyin bila mereka kehabisan makanan dalam mana-mana peperangan, ataupun makanan keluarga mereka sedikit menjadi sedikit di Madinah, mereka akan kumpulkan makanan-makanan yang ada dalam satu kain, kemudian bagi di antara sesama mereka dalam satu bekas yang sama besar, sama banyak lah. Fahum minni wa ana minhum. Mereka buat apa yang aku nak. Aku nak apa yang mereka buat je lah. Bab antara kelebihan Abi Sufyan, Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya orang-orang Islam tidak melihat, tidak memandang kepada Abi Sufyan dan tidak mahu duduk bersamanya. Maka dia berkata kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, 3 perkara saya nak minta ni, bagilah kepada saya. Nabi SAW kata, ya. Dia pun kata, saya ada orang yang paling cantik di kalangan Arab, paling comel, iaitu Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Mana anak dia? Saya nak kahwinkan dia tu dengan kamu. Nabi SAW kata, boleh? Dia pun kata lagi, Muawiyah, kamu lantiklah dia jadi penulis kepadamu. Dia kata, boleh? Qala, dan dia kata, kamu lantiklah aku jadi pemimpin pasukan tentera untuk aku perangi orang-orang kafir, seperti mana dahulu aku memerangi orang-orang Islam. Nabi SAW kata, boleh. Abu Zumail berkata, perawi, kalaulah tidak kerana dia meminta perkara-perkara yang tersebut itu daripada Nabi SAW, tentu baginda tidak memberikan kepadanya. Ini kerana tidak diminta apapun dengan Nabi SAW pada ketika itu, melainkan dia kata boleh. Ya, boleh. Adalah. Kita balik semula. Baru ni ada tajuk, iaitu kelebihan Ashabis Syajarah. Ashabis Syajarah ni maksudnya orang-orang yang ikut berbai'ah, orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi SAW di bawah pokok di Hudaibiyah. Apabila mereka mendapat tahu, mengikut cerita orangnya, kata Sayyidina Uthman mati kena bunuh. Dia pergi berunding dengan orang kafir di Mekah. Nabi hantar dia, tiba-tiba katanya mati kena bunuh ke orang kafir. Jadi Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia ni, nak pergi ke Mekah ni, kena sekat, dihalat, berbai'ahlah di situ. Kalau betul Uthman ni mati, pok-pok dia bunuh, kita perah sekali. Jadi berbai'ahlah mereka. Jadi mereka nya ada 1,400 orang, atau mengikut setengah riwayatnya 1,500 orang. Itulah yang dikatakan Ashabis Syajarah. Sebab apa dikatakan Ashabis Syajarah? Sebab dalam Quran pun sebut begitu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarah. Allah redha kepada orang-orang mukmin yang berbai'ah dengan kamu di bawah pokok tu. Pokok yang berkenaan. Di mana berlaku bai'ah seramai itulah. Jadi Tuhan redha kepada puak-puak ni. Jadi hak itulah, hak ini dikatakan kelebihan Ashabis Syajarah. Satu, dalam Quran sebut Tuhan redha. Bila Tuhan redha, Tuhan kenal ni, Tuhan tak akan kenal tak tu kalau. Itu sah. Yang keduanya dalam hadis pun ada kelebihan mereka. Dalam hadis pun ada. Bila begitu, Ashabis Syajarah ni dia ada kedudukan dia lah. Walaupun bawah lagi daripada ahli Badar, ahli Uhud ke apa, tapi ada kedudukan dia.
Jadi antaranya hak dalam hadis ni lah, iaitu Ummu Bashir menceritakan, dia kata dia dengar Nabi SAW bersabda dekat dengan Hafsah ketika berada di samping Hafsah lah, tidak akan masuk neraka insya-Allah daripada ashabis syajarah. Ini orang-orang yang berbai'ah di bawah pokok tu, seorang pun tak akan masuk neraka insya-Allah. Qalat bala ya Rasulullah. Hafsah kata, bahkan boleh ya Rasulullah. Kau mana? Begitulah dia ada buat. Bahkan boleh ya Rasulullah. Nabi SAW pun tegur dia. Maka kata Hafsah, saya kata begitu tu sebab kan ada dalam ayat, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun manusia ni melainkan kena lalu, kena masuk ke neraka, lalu ke neraka. Kan ada dalam ayat. Nabi SAW kata, ada juga ayat soal lagi, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiyya. Lepas tu kami lepaskan orang-orang yang bertakwa dan biarkan orang-orang yang zalim itu jatuh melutut ke dalamnya, ke dalam neraka Jahannam. Itulah. Jadi Hafsah kata sini, dia bukan dia galan, bukan dia nak menafikan, dia nak ayat hak dia faham. Hak dia faham tu betul ke tidak betul? Dan kalau tidak betul, apa jawapannya? Sebab berdasarkan ayat tu makna orang ni kena masuk belaka. Warid itu satu dengan makna masuk belaka, satu dengan makna lalu. Di sini dengan makna hak kata mesti itu mesti lalu. Boleh jadi tak lalu, masuk dulu lagi. Lalu tu lalu ke mana? Ke sirat. Jadi sirat, katakan siratul mustaqim tu, dia atas neraka, dia mesti kena lalu ke neraka. Hak nak masuk dalam syurga mesti kena lalu. Boleh jadi perasan tak perasan tu suku pasal, tapi mesti kena lalu. Itulah yang disebutkan dalam ayat ni. Jadi Nabi kata betul hak tu. Tetapi Tuhan akan selamatkan mana orang-orang yang bertakwa. Bertakwa tak akan masuk. Hak kata masuk tu orang kafir ataupun orang Islam yang ada masalah lah, ada dosa hak kena masuk. Jadi dia jatuh lah. Boleh jadi tengah-tengah duduk jalan tu jatuh. Mungkin di peringkat awal lagi, mungkin tengah, mungkin di hujung, tak tahu. Akan masuk lah. Jadi maksudnya dia nak ayat sini ashabis syajarah ni selamat. Ini termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa. Dia hanya lalu saja. Puak-puak ni dia tak akan masuk ke dalam neraka. Itu dah ceritanya. Ini dalam hadis dia sebut insya-Allah. Insya-Allah dia seperti kita katalah, kita panggillah insya-Allah. Gitu saja. Waktu tu untuk sebagai lapik cakap. Orang Islam diajar supaya berlapik cakap itu. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dalam Quran pun diajar gitu. Jangan kata aku akan buat esok dengan pasti, dengan yakin gitu. Kena sebut kecuali kalau Allah SWT kehendaki, insya-Allah. Kena sebut begitu. Itu sikap adab orang Islam. Jadi Nabi SAW kata begitu bukan makna dia tidak yakin lagi. Dalam hadis yang lain banyak lagi hak lain tu sebut, la yadkhulun nar ahadun mimman baya'a tahta asy-syajarah. Misalnya dalam Tirmizi dan lain-lain lagi, banyaklah hadis-hadis hak lagu tu. Tidak ada seorang pun orang yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok tu yang akan masuk neraka. Tak ada seorang. Ada dia kecuali. Dia kecuali tu takut-takut orang kata ada hak kecuali. Illa sahibal jabalil ahmar, dia kata, kecuali tuan punya unta merah seekor. Seorang tu tu tak masuk. Namanya Jud bin Qais. Maklum. Tapi dia duduk suku. Dia ada sekali dalam kumpulan itu, tapi dia tidak bai'ah. Jadi zahirnya nampak ada sekali. Jud bin Qais itu munafik. Kecuali hak tu. Takut-takut kita kata ada ramai. Tak ada kecuali hak tu. Hak tu pun sebenarnya orang panggil, kalau dalam istilah nahwunya dia panggil istithna munqati', bukan muttasil. Istithna munqati'. Bukan muttasil. Mana dia bukan daripada orang yang berbai'ah dengan Nabi pun. Cuma ada sekali di kawasan tu, dekat-dekat tu ada sekali.
Hak mana banyak dengan Nabi tak ada kecuali sebenarnya tak masuk neraka. Seperti mana dalam hadis ni dan hadis-hadis yang lain. Ini adalah antara kelebihan ashabus syajarah. Tak apalah. Seterusnya kelebihan Abi Musa dan Abi Amir Al-Ash'ariyain. Kedua-duanya daripada puak-puak kabilah Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari, imam ahli sunnah yang terkenal tu, dia keturunan ni. Ash'ari itulah, Ash'ari itulah maksudnya. Kita pun nama pula orang. Biarlah itu ini bukan apa dia, nama keturunan. Nama orang tu Ash'ari tak ada lagu tu. Al-Ash'ari nama keturunan. Jadi orang-orang daripada kabilah tu Al-Ash'ari belakang nak ikut berapa juta pun ada. Betul lah kalau kata untuk dia tu Al-Ash'ari. Daripada keturunan tu ataupun mawali kepada mereka, kau tak apalah. Gitu. Baiklah. Ini kelebihan Abi Musa dan Abi Amir. Mengikut Ibnu Ishaq, Abu Amir Al-Ash'ari ini ialah sepupu kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Tetapi berdasarkan riwayat Muslim ni, dia bukan sepupu, pakcik. Dia katakan ya am, pakcik. Lepas tu ibn akhi kata, awal anak saudaraku. Berdasarkan hak ni bukan sepupu, tetapi pak saudara dia. Tak apalah, dia kata daripada Abi Musa, dia kata pernah saya duduk dekat Nabi SAW ketika Nabi berhenti di Ji'ranah atau Ji'ranah, boleh belakang, antara Mekah dan Madinah. Bila pun ada sekali juga situ. Tiba-tiba mari satu orang. Hak berlaku lagu ni bukan sekali dua, beberapa kali berlaku. Dan Nabi SAW menghadapi keadaan ni bukan sekali. Adalah hak kurang ajar tu, hak baru-baru masuk Islam. Baru-baru masuk Islam ni pada Fatih Makkah lah. Lepas pada Fatih Makkah belakang ni. Lepas pada tu Nabi pergi ke Hunain, lepas tu balik ke Taif ke apa. Bersama-sama dia tu ada hak baru masuk Islam. Dah orang-orang ulu kata, orang-orang hak tidak berpelajaran lah, masuk Islam hak lagu ni. Jadi ada di antara mereka tu di peringkat awal je masuk tu, ikut-ikut je. Ikut-ikut, bukan ikhlas mana tak tahu lah. Ikhlas dia tu Tuhan saja yang tahunya. Ikut-ikut. Lepas tu setelah lama dia jadi molek Islam dia. Molek mula-mula je. Jadi kebendaan tu sebab pengaruh hak dulu kan. Dia pun kata, bilanya kamu nak menyempurnakan hakmu janji tu wahai Muhammad? Kata nak bui harta ghanimah, hak pergi perang Hunain. Sebab dalam perang Hunain ni dia bukan orang Islam saja pergi, orang kafir pun pergi juga. Hak baru-baru masuk Islam pun pergi juga. Perang Hunain, hak duduk sekali dengan Nabi. Dan dia menentang, tak sir lah ahli sana, tak sir balas dengan puak-puak di sana. Dulu duduk sekali. Lepas tu bila dah Nabi kuasai Mekah ni, dia jadi bagi puak-puak dia tu. Ada yang terus menentang Nabi, tak boleh bertahan situ, dia berundur pergi lain, dia berlindung di lain. Ada juga yang memihak pada Nabi. Jadi nak pergi perang sekali. Jadi hak kafir pun ada, hak baru masuk Islam pun ada, macam-macam dalam perang Hunain. Jadi bila Nabi pergi ke Hunain tu, dia balik mari pula ke Taif. Maka masa dia tidak bagi selalu. Dan sampai di Ji'ranah, dia pergi ke Ji'ranah, situ baru dia bagi harta ghanimah. Jadi demo tu rasa lambat, kata nak bui. Dan muka Hunain tu dulu lagi. Rasulullah SAW kata, terimalah berita gembira ni. Jadi orang tak ada nak ayat terima berita gembira ni, nak ayat gapo tu, terus dia kata, banyak benda ada dengar, kata dia, berita gembira, kakak berita gembira, kakak berita gembira. Bila nak boleh punya bendanya begitu, benda unta ke pitih ke gapo ke, bila nak bolehnya doa berita gembira. Boleh jadi Nabi nak ayat tak absyir tu, terimalah berita gembira ni, maknanya akan dapat sebanyak-banyak ni benda-benda tu. Boleh jadi, tapi terus pitah selalu, galas selalu kata begitu. Rasulullah SAW pun paling pergi kepada Abu Musa dan Bilal. Macam orang nak marah lah, nak marah juga dia. Dia kata dia ni tolak berita gembira, aku bagi kepada dia, kamu lah terima, kamu terima. Mereka pun kata kami terima.
Kami terima. Biar ikut dia, tak terima. Kami terima. Jadi berita gembira Nabi ni, dia ada ketika-ketika pemukjizat dia lah Tuhan nak beri. Ada ketika bukan dia ikut serah dia. Pada ketika tu kalau kena sedang molek, boleh lah. Sebab kita kata malam qadar tu lah. Nak kena. Tapi hak tu benda mesti dah. Tiap-tiap bulan puasa tu akan ada lah. Cuma tak tentu mana. Ke mana-mana pun tak tentu malam tu lah. Jadi hak ni pun lagu tu, dia nak mari tu Nabi sendiri pun tak tahu. Bila dia kata begitu, sepatutnya orang Islam ni terima lah. Ikutlah apa-apa pun ada lah tu. Dah kalau sepuluh baru ni, dia kata siapa-siapa gini bukan kaya, apa kaya? Abu Hurairah apalah. Ada tanya baru ni. Kita tak royak baru ni. Apa orang lain tak apa kata? Apa orang lain tak apa kata? Kaya dia. Abu Hurairah saja apa tu? Apa jadi boleh ke dia? Dia gini, masalahnya orang zaman Nabi tu dia susah. Ada setengah-setengah tu pakai kain saja, selimut. Kalau dia buka lanya, dia tak ada sebab kita kain piyah suku, serban suku, baju suku. Tak ada. Ada setengah-setengah tu baju jubah saja. Dan lain tu kosong, tak ada kau satu. Pakai lain tak ada. Tak kena dia pecah baju dia. Jadi kebetulan pada masa tu Abu Hurairah ada. Dia nak pada masa tu je, bukan pada masa lain. Dia tidak royak nak hari lagu tu. Sebab tu bila Nabi royak apa-apa selalu. Hak sahabat-sahabat orang faham ni memang gitulah. Hak tidak faham ni dari sana lah. Tapi dia kata Arabi. Boleh jadi Arabi ni kemudiannya Islam molek. Waktu kita tak tahulah. Sebab dalam hadis ni memang antara adab dia tidak sebut benda tu. Kecuali kalau jelas benar. Hak tak molek orang dia tak sebut. Sebab kalau sebut nama, pak bila orang dia sebut. Boleh jadi dia berubah. Bahawa dia pandai tak molek sama. Tak kena lah lagu tu. Lepas tu Nabi SAW pun minta bekah air. Dia pun basuh muka, basuh tangan, basuh muka. Dia luka mu, dia cuah dalam tu, dalam bekah air. Jadi dia cuah dalam bekah air tu. Jadi mengikut ulama orang pegang dengan zahir gini. Nabi buat gini semua. Dan demo ni tak ada kembang, tak ada apa. Tak ada kembang, tak ada gap. Sebab apa? Kita kena fikir gini. Nak suruh muda, nak suruh boleh faham. Katakanlah kalau kita bodoh, cakap ngapa? Tak ingat, payah ingat, lupa. Ngaji benar tak kira lah. Kalau kita kata, saya kata, ni ambil cuah dalam tu, mau minum. Kalau jadi semua, siapa dia tak sih? Nak ambil ubat mana nak suruh jadi cerdik? Tak ada ubat. Nak suruh jadi bijak. Semua kan nak bijak. Tak ada dalam dunia tak saya bijak. Kalau orang tu orang bersih, orang baik, orang comel, orang bau sedap, buat sekali lagi. Bukan semua orang nak hari nak minum. Sebab absyir, terima berita gembira. Tu ada beri sesuatu tu. Itu cara dia. Hak sebelum pada ni, apa pakai? Macam-macam lah cara dia. Dia tidak minta air semua. Jadi dia hak ulama apa pakai zahir gitu, gitulah. Dia cuah dalam tu. Setengah ulama kata tidak, bukan lagu tu. Bekas lain dia cuah dalam bekas lain. Jadi hak ambil ni ambil hak lebih tu. Air hak lebih ambil air semaya tu. Apa maknanya Nabi basuh tangan, basuh muka dalam bekas tu? Apakah dia nak ajar mengotor? Nak ajar mengotor, lepas tu ambil hak dalam tu, bekas tangan tu, ambil bubur dalam mulut pula, cuah dalam tu pula. Apa makna? Dia kata, itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga kata, tidak memang. Ni bukan dia ambil air semaya, dia buat gitu. Bukan ambil air semaya, bukan masuk kaki dalam tu. Sekadar tu je dia buat je. Bukan ambil air semaya. Tapi itu caranya. Kira-kiranya dia dapat tahu daripada Tuhan gitu, dia buat gitu. Kalau ia begitu pun, setakat basuh tangan, basuh muka. Kalau kita kata dalam bekas yang sama atau bekas yang lain, hak dia beri itu bekas hak tak ada tadi. Hak bekas dia hak bekas dia tak ada dalam satu bekas lain. Kalau dia beri hak tu, kalau orang tu jadi cerdik tak sih?
Kalau sakit jadi siap, duduk sakit sakit tak berhenti merau dalam hospital tu. Budak tu siap. Siapa dia tak sih? Dapat kau lagu tu. Dia nak royak bukan kotor. Dia nak royak benda ni bukan kotor. Basuh tangan, kalau tak ada najis gapo di tangan ni, tak ada kotor, jadi tak jadi kotor air tu. Sebab tu kalau kita basuh muka, basuh tangan, air tu kita boleh lagi buat minum, buat rebutan, buat teh. Kalau kita kata boleh, kita sendiri pun tidak rajin Nabi. Air tu tidak jadi mustamal. Hak mustamal ni kalau guna untuk bersuci, ni dia tidak bersuci. Itu cara dia. Cara dia. Jadi dia tu minum. Lepas tu Nabi suruh cuak. Cuak atas muka, lepas tu dia mengalir. Dan terimalah berita gembira. Jadi berita gembira tu apa dia? Tak ada ayat. Tak ada kata boleh unta ke, boleh pitih ke, gapo ke, tak ada. Cumanya hak minum tu minum. Berita gembira tu sama ada nyata dalam kenyataan dalam dunia selepas tu ataupun di akhirat nanti. Hak tu bagi kita orang mukmin, orang Islam tak perlu bahas, tidak bahas. Cuma Ummu Salamah kata dari balik tabir, dia kata sipai kata jangan pergi habis air tu, buat kelik kata komok, buat kelik kata komok tu. Mereka pun simpan. Maknanya sipai tu boleh lagi orang lain, boleh lagi guna orang lain. Walaupun Nabi kata kepada dua orang ni, dia tidak larang. Ada bukan untuk orang lain, dua orang ni saja. Dia tak kata gitu. Bila Ummu Salamah isteri Nabi kata gini, dia tak kata gapo. Mana boleh lagi kalau selagi air tu ada. Itu ini termasuk dalam kelebihan Abi Musa. Pasal apa dia dapat berita gembira daripada Nabi SAW, dan dia minum air itu. Air itu satu kelebihan pula. Lepas tu kalau kita kata jemar, Nabi gosok gigi semua, tak jemar dia. Setiap kali nak maya mesti dah dia gosok. Lepas ketika tidak maya pun dia gosok. Dia memang beri gosok gigi, mana bersih benar. Lepas kalau kita kata perlu ni kan, kita sudah jumpa dah hadis sebelum pada ni. Ummu Sulaim tu Nabi tidur di rumah dia, atas tikar tu dia kokok, bau sedap, dia bawa ibu air wangi. Kalau bau sedap gitu buat apa ya? Lepas tu dapat pula kelebihan yang lain. Dan kita tengok orang-orang ni memang orang yang bertuah. Orang yang bertuah. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada salah itu, daripada Abi Burdah, daripada ayahnya, ini Abu Musa, bila Nabi SAW selesai daripada perang Hunain, dia pun hantar pula Abu Amir untuk memimpin satu pasukan tentera pergi ke Autas. Di sana dia berjumpa dengan Duraid bin As-Simmah. Duraid bin As-Simmah ni pahlawan lah, pahlawan orang kafir, umurnya panjang. Ada setengah ulama kata 160 tahun. Ada setengah ulama kata tidak 160, 120. Dah lah kalau 120 panjang juga. Ni baru mati ya. Ni dalam peristiwa ni baru mati, mana kira tua benar. Boleh perang lagi, gagah lah mana, boleh perang lagi. Dia dah bertemu dengan Duraid bin As-Sammah. Duraid matilah dalam perang tu. Duraid ni bagi pihak puak-puak orang kafir lah. Dan bila dia mati, kalahlah puak-puak dia nya. Abu Musa royak lagi, kata lagi, dia kata Nabi SAW hantarkan saya dengan Abu Amir. Lepas tu Abu Amir kena panah di lutut dia, dipanah oleh satu orang daripada Bani Jusham. Bani Jusham tu tak, kalau puak-puak dia keturunan dia juga Al-Jushami lah, orang panggil Jushami lah, sebab Al-Ash'ari saat ni. Terlekat di situ, di lutut dia. Saya pun pergi dah tengok kena tu, pergi. Saya kata, ya ammi, ya ammi. Dia kata, sinilah. Mana tak serupa dengan riwayat Ibnu Ishaq. Sebab riwayat Ibnu Ishaq mengatakan Hani ni sepupu dia, Abu Amir. Abu Amir hak nama Ubaid tu, sepupu dia, bukan sepupu tapi pak saudara. Dia kata ya ammi. Sebab itulah orang yang kagum sangat dengan Ibnu Ishaq, kita pun tak faham juga. Banyak perkara tak betul dia banyak dalam keadaan canggah dengan hak sahih. Mana lebih?
Buat tu imam kau lagu tu banyak benar lah benda. Bukan satu tepat lah, bukan satu tepat, banyak tepat. Ya jelas macam di sini, ya ammi, wahai pak cik. Siapa? Pana. Abu Amir pun isyarat kepada Abu Musa, bukan isyarat kepada Abu Musa tengok ayatmu lah. Bukan. Ni dia bahasa dia ni kadang-kadang dia sebenarnya fa asyara Abu Amir li Abi Musa ila man ramahu. Dia isyarat kepada Abu Musa kepada orang. Ya kepada Abu Musa orang tu dia tunjuk. Tu orang tu lah hak nak bunuh akunya, munafik tu kan. Abu Musa pun kata saya pun pergi tujulah. Pergi sapa dari dia, tapi dia lari. Bila lari, saya pun belah-belah katalah ke dia, tak malu kau, bukan orang Arab kau. Sebab dia malu. Kalau orang Arab ni jenis berani lah. Jenis berani. Jenis tak lari lagu tu. Apa tak berhenti bila kata gitu berhenti dia. Berhenti tu badi bertetak lah. Bila tetak 2 kali tetak kedua ke dia, matilah akal itu. Saya pun balik kepada Abu Amir. Kata Allah telah membunuh orang yang nak bunuh kamu. Dia pun kata cabut lah anak panah ni. Saya pun cabut lah anak panah sampai di tempat apa yang jadi mati ni. Kedua tempat lain tu dia anak panah dia celup dalam racun. Dia panah tu kan ketika merah tu kan, dia nak padamkan itu tu dalam racun. Tu hak kena dia bisa tu. Kalau kena mata anak panah tu saja berparut dah. Tapi kalau dia celup dalam racun, lagilah racun tu boleh membuatkan mati orang. Sebab tu ramai awak kena anak panah. Tangan kita kata, tangan kena lutut, berarti apa yang sampai mati. Itulah benda. Bila saya cabut tu keluar daripada lutut tu. Hak darah tu mana keluar dah. Lepas tu keluar air lah. Juga sekali dengan darah tu. Dia kata ya ibna akhi. Ni ibna akhi, wahai anak saudaraku. Ni sekali lagi dia sebut. Ini menunjukkan anak darah dia, bukan sepupu. Kalau sepupu tak kata lagu ni ya akhi. Tadi ya ammi, dia tidak kata ya ammi, dia akan kata ya akhi. Ni ya ibna akhi. Pergilah kata dia, balik jumpa dengan Rasulullah, kirim salam saya kepada dia. Aqri'hu minni salam, kirim salam saya kepada dia. Dan royak ke dia, Abu Amir minta biar istighfar, Nabi istighfar, biar dia istighfar lah untuk aku. Dia kata, dia suruh royak gitu. Lepas pada tu dah dia berat ni, dia pun lantik akulah untuk jadi pengganti dia, memimpin pasukan tentera tu. Tak lama dalam keadaan itu dia mati. Kena dulu tu. Bila aku balik kepada Nabi, aku pun masuk jumpa dengan dia. Dia duduk di atas, dalam rumah, di atas katil yang berjeruk dengan tali. Katil tu katil lagu tu, bukan katil tak papai kau kita macam-macam katil ni. Katil besi kau bawah tu pelapik dia tu. Tak, katil berjeruk. Di setengah-setengah tempat dia pakai katil tu, dia pakai tali. Dan di hujung dia tu dia jeruk. Tali. Tali tu bersila-sila gitulah. Jadi Nabi duduk di atas tu. Wa alaihi firashun. Jadi kalau kita kata wa alaihi tu, tu balik kepada sarir, mana atas katil hak berjeruk dengan tali tu ada lembek. Apa makna lepas pada tu kata dia bekas tali tu atas belakang di lambung dia tu. Sebab itulah ulama kata ini salah kata dia. Cuba kita tengok bawah tu wa amma qawluhu wa alayhi firash fakadha waqa'a fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Lagu ni lah dalam Sahih Bukhari pun ada sebut lagu ni, juga dalam Muslim pun lagu ni. Faqala al-Qabisi alladhi ahfazuhu fi ghairi hadha as-sanad alayhi firash. Al-Qabisi berkata, hak saya hafal, hak saya ingat, bukan berdasarkan sanad ni lah. Alayhi firash, tak ada wa alayhi firash, tak ada wa sebuti tu. Qala wa azunnu, dia kata saya rasa dia kata, lafaz ma saqatat li ba'dhi ruwat, ada perawi mana-mana ni terjatuh daripada dia perkataan ma sebuti kata dia.
Wa tabahu al-Qadhi Iyad wa ghairuhu. Jadi Qabis ini disokong oleh Qadhi Iyad dan lain-lain bahawa ada lafaz ma gugur di sini, terjatuh di sini. Dah sebetulnya kena ada ma tu. Baru jadi makna. Sebab apa? Ya kita kata gitu. Satunya kita tengok depan. Makna tali katil itu membekas di belakang dan di lambung, kedua lambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bekas ni kalau tak ada lembek. Kalau ada lembek nak bekas lagu mana? Bekas lembek lah. Bekas lembek nak setara mana? Tak bekas lembek ni, lembut. Kalau tali tu dah siapa? Situ. So, yang keduanya, ni Imam Nawawi sebut ni dalam hadis Bukhari di tempat lain. Dalam masalah takhyir Nabi, iaitu Nabi bagi pilihan kepada isteri-isteri dia, pernah bagi pilihan nak ikut dia ke ataupun nak dunia, tak apa berlaku. Kalau ikut dia tak ya. Kalau nak dunia, tak apa, dia cerak berlaku, tak apa. Hak dunia nak bukan setara mana sangat, tapi Nabi dia tak bui, dia tak ajar bini dia lagi. Mana susah nak jadi isteri Nabi SAW ni, susah. Lebih dia lah. Hak gelar-gelar hak nak pakai sampai itu, bukanlah gelar mah. Gelar gitu-gitu je. Setara tu pun dia tak bui. Jadi orang lain boleh, dia bukan senang. Tak boleh harta ghanimah ni orang lain kaya. Dah. Pada kita boleh juga apa-apa, tak boleh. Dia tak bui. Tak sih. Hak tu dunia dah. Sebab Nabi kita dia hidup cara zahid. Cara zahid. Jadi tidur atas katil lembek tu zahid dah lah tu. Lagu tu zahid. Tidak kata zahid ni duduk dalam gua, lagu tu zahid dah. Jadi bini dia tu nak setara tu je. Senang sikit. Sebab orang lain tak boleh. Dia tak boleh. Supaya anak dia ni kerai tangan, ni nepuh tangan, ni duduk mengisah Fatimah. Naklah kalau boleh. Dia bukan senang dah kayak sikit. Orang lain boleh. Minta dengan Nabi, minta biar ada lah khodai kau. Nabi tak boleh. Orang lain dia boleh. Dia tak saya ajar anak cucu dia gitu. Kalau kita senang kan, nak berikan anak buah kita dulu, senang tu. Dia tidak lagi tu Nabi. Ni dalam hak tu dia kata ala rimal atau rumal sarir laisa bainahu wa bainahu firash. Ni betul. Ni dia rajin juga duduk atas katil saja. Mana tali katil tu kena lalu tubuh dia. Tidak ada di antaranya, di antara katil tu dengan dia tu lembek, tak ada lembek. Ni sesuai dengan itu. Mana beberapa kali didapati Nabi SAW ni berbaring di atas katil dalam keadaan tidak ada lembek. Sini pun sepatutnya gitu. Sebab sana ada sebut dengan jelas. Dan di situ dia sebut bila dia tidur atas katil itu qad athara rimal atau rumal bijambai. Tali katil itu membekas di kedua lambung. Serupa juga di sana pun sebut serupa sini. Kalau duduk atas lembek, bekas lagi mana? Tak ada bekas lah. Juga dengan sebab itulah ulama hadis mengatakan sini jatuh. Sebutir ni jatuh. Kalau Quran tak ada kata lagu tu, jatuh sini sebutir. Hadis tidak. Walaupun sahih Muslim, sahih Bukhari. Kata sahih sudut lain. Bukan benda-benda lagu ni tidak mungkin berlaku, tidak ada berlaku. Ada berlaku lah ni. Hak dia kata keliru perawi terlupa ke. Jadi mana-mana perawi tu dia tak ada sebut. Jadi hak bawah tu kalau ingat molek pun dia ingat lagu tu. Dia riwayat lagu tu je. Dia tak tambah mana-mana dia. Dia tak tahu tu guru dia tu salah. Tu guru dia orang. Dia boleh salah. Walaupun kita kata dia hafiz, kata dhabit. Apa dia lagu tu? Dhabit hafiz pun dia ada ketikanya terlupa juga. Hafiz pun tengok orang ngapa Quran. Ngapa hadis, tidak ustaz ngapa Quran. Orang bukan baca dalam mayat hadis ni. Ustaz Quran baca dalam mayat. Bulan puasa tu habis. Hak duduk habis bulan puasa tu dah. Dia duduk iman. Ada sakit salah. Tapi salah pun tak apa, kita boleh rojak. Benda tu ada salah dia. Boleh rojak. Jadi sini pun gitu. Ulama tidak teragak-agak. Itu sikap ulama kita. Jadi hak kata tak boleh trik, betul belaka, betul.
Tak kena tu. Berapa kali dah kita jumpa ni, nak habis dah Sahih Muslim ni. Hak lagu ni berapa kali? Jadi ulama-ulama tak nak kata apa. Memang lagu ni orang-orang besar kata terjatuh. Terjatuh pun tak ada gapo. Tapi betul benar sabarlah dia kata terjatuh tu. Sebab kalau tidak terjatuh, macam mana bekas? Bekas ke dia lembek? Lepas tu tak apalah. Saya pun kata dia balik ayat gitulah. Ayat pada Nabi SAW pun minta air. Di sinilah ulama buat kesimpulan, kalau kita nak doa, salah satu adab berdoa ialah ada air semaya. Boleh doa tak ada air semaya pun tak apa, sah tidak sempat semaya. Tapi lebih comel lagi kalau kita ada air semaya. Bukti ni, inilah buktinya. Padahal dia nak doa gitu ya, ada kalanya dia pakai doa tak ada minta air lagu ni. Lepas tu kita kata mungkin dia tak ada air semaya pada masa tu. Tak, Nabi dijaga air semaya dia. Boleh katakan ada semua air semaya. Ni kira boleh jadi dia ada dah juga air semaya, tapi suku tajdid wudu boleh. Air semaya ni kalau kita sudah ada air semaya dah, kita nak tajdid, nak baru semula air semaya boleh. Ataupun kita kata dia tak ada air semaya, dia nak ada air semaya dulu, betul lah sedang molek dia tak ada air semaya ketika tu pun boleh juga. Kok mana-mana pun kita kena kata memang adab doa. Salah satunya hak moleknya gitu, adab, bukan mesti, bukan wajib. Lepas Maya tu dia pun akad tangan. Akad tangan tu tinggilah sampai nampak dia. Beberapa kali Nabi akad tangan. Dan ini menunjukkan doa akad tangan tu ada. Orang kata doa tak ada akad tangan, tak betul. Hak dalam semaya tu iyalah doa akhir semaya tu tidak akad tangan. Sebelum buat salat. Tu betul, hak tu. Hak lain-lain tak ada akad tangan, tak betul. Banyak akad tangan ni, banyak kali Nabi SAW akad tangan. Tapi sapu muka itu mengikut ulama-ulama hadis kata tak ada satu pun sahih. Tak ada satu pun sahih. Lepas sapu muka patut boleh ke? Boleh. Cumanya kalau nak kira dari segi hadis, akad tangan memang banyak sahih akad tangan. Tapi dalam peristiwa-peristiwa lagu ni lah, akad tangan lepas merayap, lepas tu pakai akad tangan, tu pun tak ada je. Tak ada. Setiap kali lepas maya fardu akad tangan, pahak lain pun tunggu dia lagu tu. Kalau ada banyak benar dah dalam hadis ni. Tak ada. Hak tu pun tak ada. Tapi kalau nak sapu boleh, ada hadis tu, tapi hadis tidak kuat. Nak amal boleh, nak sekadar nak buat boleh. Tapi kalau nak kata benda ni kuat tak mana kan? Kedudukan hadis dia, akad tangan kat sahih ada, sapu muka tak ada. Tu je. Lepas tu ada tidak sahih? Ada. Tak boleh amal? Boleh. Cuma kalau orang tak buat lagu tu pun, itu satu cara juga. Satu cara juga. Tak apa. Tidak kata tak sempurna. Doa tu kalau tidak sapu muka. Tidak gitu. Ya Allah, dia kata ampunilah Ubaid. Nama dia Ubaid, Abu Amir tu namanya Ubaid. Sehingga saya nampak putih ketiaknya. Nabi jari-jari gini ni ya, antaranya pada ketika dia minta doa istisqa, minta hujan, nampak ketiak juga. Menunjukkan akad tangan doa ni macam-macam. Ada setakat ni, kebiasaan setakat ni gitu ya. Bukan gini setengah-setengah tu jangan berubah jangan berubah ni. Takut tiri dia kata ke budak-budak tak apa dah gini. Nabi berdoa biasa dalam keadaan biasa, buka-buka gini. Tapi ada ketika kalau nak akad boleh tidak jadi salah lah. Sepatah kebir lah, sepatah kebir. Ada orang Allah setara tu, ada orang ni, ada orang salah tinggi sikit, tak apa benda tu, tak apa. Tapi kalau nak kira hak Nabi tu ni membetuli hal ni. Al-Qad telinga pun ada juga. Dia beza-beza lah tu. Setengah-setengah orang hak terlajak tu, dia kata kalau sekat ni Wahabi, kata dia. Wahabi apanya? Dalam hadis Belanda lagu tu. Sekat tu Allah. Jadi tak sampai ke sini.
Belanda dalam hadis tu boleh berlaku. Jadi masalah doa ni nak gini kau tak apa. Akak tinggi sikit kau, kita nak nampak sungguh tu tak apalah, keadaan masing-masing lah waktu tu. Setengah-setengah orang duduk bergomong benda-benda lagu tu lah. Sini tak boleh. Macam-macam lah. Kena bawa pusat mesti lah tu. Ya Allah lah, kau ikut lah mana-mana. Kalau tak buat satu duduk betul gini pun tak apa. Imam Malik betul gitu je. Tangan tu betul gitu, tak ada dekat kiyam pun. Boleh berlaku. Kan senang kalau lagu tu. Buat-buat kita berlaku. Kalau selagi akidah sama, tak apa. Benda kecil je tu, tak pada nak sebut. Benda lagu tu. Lepas tu dia tambah lagi, ya Allah, jadikanlah dia pada hari kiamat nanti melebihi khalqika dengan manusia lain, melebihi orang lain. Itu doa Nabi untuk dia. Pada dia tu buat mana? Buat Asy'ariyin lah. Itu kelebihan. Saya apa kata, bila-bila doa bila-bila doa tu kita boleh kecek, kita boleh kata, kau saya kata, wahai Rasulullah minta ampun ke saya kata. Boleh lagu tu. Tidak kata biadab tengah-tengah orang doa kita suruh dia mitok kita kata. Tak apa, boleh. Tengah semayang baru tak bolehnya. Tu orang tu doa tu di hujung semayang doa kita kata. Tak boleh lagu tu. Tapi kalau di luar tak apa, boleh. Kita minta dengan dia pada ketika dia doa, tak apa. Doa untuk orang lain kita minta untuk kita kata. Anak-anak tu misalnya. Anak-anak kau siapa kau? Duduk doa tu. Minta doa kaya kata. Bila-bila kita kata ke dia. Molek kata tak apa lagu tu. Boleh jadi dia tak ingat. Dengan sebab kita sebut kita dia kata pasport ni. Tengah Nabi duduk doa lah. Tidak termasuk dalam biadab lagu tu, tidak. Nabi SAW pun doa lah untuk dia. Allahumma ghfir li Abdullah bin Qais zambahu. Ya Allah, ampunilah untuk Abdullah bin Qais. Dia sebut nama. Jadi Abu Musa al-Asy'ari tu nama dianya Abdullah bin Qais. Dosa dia tu kamu ampunilah. Dan masukkanlah dia pada hari kiamat nanti ke tempat masuk yang mulia. Maksudnya masuk syurga lah. Ini Nabi doa dia untuk masuk syurga. Itulah tempat masuk yang mulia tu. Maksudnya syurga lah. Tak ada dah lain pada hari kiamat nanti. Jadi doa Nabi ni kita kena ingat, dia makbul, terima. Jadi bila dia doa gini setara tu lah Abu Musa al-Asy'ari ni. Orang yang Nabi doa masuk syurga saya esok. Kira-kira ahli syurga lah dia. Ahli syurga. Abu Burdah pun kata, Abu Burdah tu anak dia lah. Satunya untuk Abu Amir, satu lagi untuk Abu Musa. Jadi dua beranak lah. Ni pak darah ni, ni apa ni, ayah dia Abu Burdah, anak pada Abu Musa. Jadi Abu Amir tu pak saudara kepada ayah dia gitu. Tok saudara lah. Untuk saudara. Babun min fadail al-Asy'ariyyin radhiyallahu anhu. Ini bab antara kelebihan Asy'ariyyin. Tadi dua orang saja daripada puak-puak Asy'ariyyin. Dua orang saja sebab ada khusus untuk dua tu. Ini secara umum pula. Jadi Imam Muslim nak pergi kepada puak-puak pula ni. Kelebihan puak. Walaupun selepas pada tu ada lagi orang-orang perseorangannya. Riwayat daripada Abi Burdah lagi, daripada Abi Musa. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku benar-benar tahu suara puak-puak Asy'ariyyin. Jadi puak-puak dia ni Nabi kenal dah suara dia. Berhi ngaji Quran. Terutamanya pada waktu tengah malam bila balik kerja, tengah hari balik ke rumah tu ngaji Quran. Kalau dia puak-puak dia ni berhenti mana-mana pun aku tahu tempat puak-puak dia tu. Walaupun aku tengah hari tak tahu puak-puak dia duduk mana, aku tak tengok. Misalnya dalam perjalanan lah kumpulan ni. Kalau dia buat kumpulan tu, Nabi tahu daripada apa dia? Baca Quran puak-puak dia. Puak-puak dia ni berhi baca Quran. Ini menunjukkan baca Quran tu bagus. Dan baca derah tidak salah. Baca derah tu molek. Sebab kalau tidak Nabi tahu mana. Baca derah je lah, dia tahu. Dengan syarat tidak mengganggu orang lain lah.
Tidak ganggu orang tidur ke, tidak ganggu orang duduk sembahyang ke, molek juga baca derah. Sebab apa molek? Sebab kalau salah ada orang boleh tegur. Itu antaranya. Yang keduanya, baca derah tu molek, kita guna bukan lidah kita saja, suara kita. Makan ring juga tu, ambil tenaga juga. Kalau kita baca qahar boleh, baca dalam hati boleh, tapi lidah kita tidak gerak. Sedangkan kalau semua kita guna belakang untuk Quran tu, itulah paling baiknya. Dan Nabi SAW kata dia kenal suara tu. Boleh jadi puak-puak dia tu ada Tok Guru sebab Abu Musa ni yang duduk mengajar Quran, baca dia tu lagu tu lebih kurang suka. Boleh jadi gitu. Ataupun memang puak-puak dia ni kebiasaan dia ni baca Quran derah, ramah baca Quran. Ini menunjukkan kelebihan lah baca Quran. Ada, tengok jelas ada mengaji Quran ramah-ramah di rumah tu, ada. Ada di antara mereka hakim. Boleh jadi ulama kata hakim ni nama orang, salah seorang daripada puak dia. Boleh jadi juga ini sifat kepada satu orang. Ada orang yang bijaksana. Maksudnya bijaksana tu lagu mana? Apabila dia bertemu pasukan berkuda ataupun musuh, dia akan kata kepada mereka. Jadi kata ni bukan kata sejak di awal lagi, bukan kata begitu. Misalnya kita kata dah pegang dah sehari, malam nak pegang lagu mana gelap, payahlah sikit. Dia sampai dulu kalau malam berhenti, itu masa rehatnya, masa nak merawat hak duka, hak gapo, masa tu lah. Lepas subuh tu perai pula lah. Dia akan kata, sahabat-sahabat saya suruh kamu tunggu. Dah nak perai sangat, kita perai lagi lah. Jangan pergi, tunggu ikut berapa hari pun. Jenis tu pokok dia. Satunya berani baca Quran, tu lebih. Yang kedua jenis berani, tak lari. Ni puak-puak ni. Jadi boleh kita sebut puak dia. Sebab itulah Imam Muslim buat tajuk ni. Walaupun Imam Nawawi buat lah, tapi hak sini hadis-hadis ni sesuai dengan puak lah. Sesuai dengan puak. Jadi sifat berani tu sifat yang terpuji, sifat molek. Tak lari di medan perang. Suruh tunggu. Lepas tu riwayat daripada Abi Burdah lagi daripada Abi Musa, katanya Rasulullah SAW bersabda, puak-puak Asy'ariyyin ni kalau dia habis makan dalam perjalanan pergi perang ke mana-mana ke, ataupun makanan dia sikit ketika tidak perang, ketika duduk di Madinah ni pun, di bandar ni pun, mereka akan kumpul. Dia sepakat puak-puak dia tu, sepakat. Tidak kata mumu aku. Puak-puak dia tu dia cakna anak-beranak dia. Itu sifat terpuji juga. Ni nak cerita kelebihan puak-puak ni. Dia ada puak juga, puak kita lah juga puak. Anak-beranak dia sepakat, bincang molek, kira molek, tolong-menolong sama-sama dia. Tak ada nampak tak molek. Ada juga jenis keluarga tak ada nampak molek, semua tak kena. Ni balas dengan ni balas dengan ni, ada juga lagu tu. Jadi ni di kalangan sahabat-sahabat ni, puak-puak Asy'ariyyin ni, ini salah satu kelebihan dia. Makan minum pun jaga, ambil berat, tolong-menolong, simpati, kerjasama tu memang kuat di kalangan puak-puak dia. Jadi kalau tak ada makanan lagu mana puak-puak dia buat? Dia akan letak kain, muat mari, muat ada apa? Masing-masing buat mari. Buat mari tu kan kita boleh buat lah gapo-gapo, dah capur macam-macam jadi surau gapo pun ikut lah. Tidak nanti bulan Muharram, tidak nanti bulan Muharram. Jadi boleh buat belakang, dah capur-capur. Ataupun setelah mari letak sekali banyak tu, dia makan dia tidak seperti kita, dia berah gapo tu tak. Wah sabit, wah khemur, wah ting, apa begitu makan dia nya. Kalau ada pun roti tu, keju, buat bagi kumpul situ kan, bagi siapa banyak. Nabi kena hak tu, ajaran saya, hak dia mau duduk buat tu, ajaran saya. Hak saya nak lagu tu serupa dah tu. Kalau saya pun saya buat gitu juga. Itu maksud fahum minni wa ana minhu. Dia buat lagu tu serupa dengan saya nak. Kalau saya pun saya buat lagu tu juga. Jadi cara sepakat dalam anak beranak keluarga ni molek dipuji oleh Nabi SAW. Bukan kata
Kita tak ada cara anak-anak kita ada Islam agama antara bangsa kan. Kira semua bangsa lah. Jadi semua bangsa ni masuk dalam rumah kita, masuk dalam negeri kita belaka. Tidak gitu. Dia kena kemas dulu diri sendiri, lepas tu keluarga, lepas tu puak kopsa gitu caranya. Sebab itu Nabi terima bangsa, puak, dia terima. Bukan nak hapus benda tu. Hak ni terima. Masing-masing ada kelebihan dia. Cuma sifat lagu ni sifat yang baik. Sifat yang baik. Jadi kita jaga puak, jaga kumpulan, jaga anak beranak, termasuk dalam hak molek lah. Nampaknya kita tak ada dalam ni. Tadi duduk ingat ada baca ni pasal panjang sikit bincang ni. Nampak gaya tak ada. Dulu dalam muqaddimah kita bincang dulu berapa tahun dulu. Ni royak ni jumpa lah. Tapi tak ada malam ni. InsyaAllah minggu depan kita bincang pun. Wallahu a'lam. Subhanallah.